dan cara perbahasan mereka itu telah mempengaruhi banyak ataupun telah menyebabkan berlakunya pertikaian yang hebat pada agama-agama ataupun pada ajaran-ajaran pengikut nabi-nabi sebelum ini. Kemudian Dr. Mazhar kata cara mereka telah mempengaruhi dan menggugat pengikut-pengikut Nabi. Ini betul. Cara siapa? Bukan cara ahli kalam. Cara falsafah Yunani, Aristotle, Plato, Socrates dan sebagainya telah mempengaruhi agama-agama yang interact dengan falsafah-falsafah ini. Agama Yahudi terkesan. Agama Kristian terkesan. Agama Islam, ulama-ulama kita juga terkesan. Ini kita tidak boleh nafikan. Kita ada Al-Farabi, kita ada Al-Kindi, kita ada Ibn Sina dan ada sahaja teori-teori Aristotle yang sudah termasuk ke dalam perbahasan keagamaan kita. Dan kemasukan itu bukan kemasukan tanpa melalui proses penapisan. Ini kena faham betul-betul. Dan kami tak pernah segan untuk kata yes, ada, so what? Contoh dalam usulul fiqh ada qiyas tamthil. Tamthil tu adalah ada dalam buku Aristotle. Kan? So kita nak kata apa? Oh, kerana dia ada dalam kitab Aristotle, maka dia adalah salah ke? Tak. Aristotle juga ada bercakap benda-benda yang betul. Plato juga ada cakap benda-benda yang betul. Takkanlah kita nak buang semua ilmu tu lah. Ilmu sains yang awak belajar kat sekolah ni, awak rasa tak ada kaitan langsung dengan Aristotle? Oh, semua main sihir je tadi. Awak rasa tak ada kaitan langsung dengan pemikir-pemikir Yunani? Adakah kita nak kata, oh, itu berkenaan keduniaan? Boleh. Kalau bab ketuhanan ni, memang mana ada khususnya Asy'ariyah Maturidiyah ini mempergunakan kalam-kalam Aristotle dalam bab ketuhanan. Yang diambil adalah berkenaan isu-isu menjelaskan tentang alam, bukan Allah. Bila Aristotle cerita pasal the 10 categories, al-maqulat, al-'asharah. Time, space, kan, idhafah, quality, quantity, essence dan sebagainya. Itu tengah cerita pasal apa tu? Dia tengah cerita pasal alam. Dan ulama Asy'ariyah Maturidiyah, why should we restart from nothing? Why should we reinvent the wheel? From our observation of nature, nature also possess these things. You kalau belajar fizik hari ni, ada tak bahas pasal quantity? Ada tak bahas pasal quality? Ada tak bahas pasal time? Ada tak bahas pasal space? Kenapa nak reinvent the wheel? Sebab bila kita bahas ilmu kalam, kita akan bahas tentang alam. Kenapa kena bahas tentang alam? Sebab kita tengah cerita pasal laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama seperti Allah. Segala-gala selain Allah tu dipanggil apa? Alam. Di alam itu apa? Sifatnya apa? Sifat alam tu dependent. Sifat alam itu hadith. Sifat alam itu mungkin. Itu timbulnya. So kalau alam tu begini, Allah bukan begini. Allah is not like this. Allah bukan hadith. Allah bukan mungkin. Allah bukan in time. Allah bukan in space. Bila Aristotle bahas pasal time and space, dia bahas dua benda ni sebagai objektif time and space. Ini kesilapan Aristotle. Dan you don't think that our ulama kalam ni foolish, parrot saja. Tahu apa Imam Ghazali kata? Dia kata, to me, time and space cannot be separated. Shouldn't be seen as two separate entities. Ini Al-Ghazali. Kita ada giants of human thought. So jangan ingat bila masuk ulama kalam ni bodoh-bodoh main kopi-kopi je macam tu. Tak. Mereka buat penapisan yang strict dan mereka dalam masa yang sama, they do not throw the baby with the bathwater. Mereka tidak ekstrim. Buang semua. Kita orang Islam ni bila bahas pasal Allah, pasal alam, kita kena reinvent everything. That's foolish. Ambil daripada tamu yang berbeza. Lita'arafu kan Allah kata kan? Allah jadikan syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bangsa-bangsa yang berbeza untuk apa? Mengenali. Kenal apa? Tak akan kenal hidung dia ni panjang, hidung ni pendek, ini kulit hitam, ni kulit putih, ini suka makan dodol, yang ni tak suka, yang ini durian, durian keluar dari negara mereka. Oh, yang ini Eskimo dia datang. Itu ke Allah nak kita ta'aruf? Ta'arufu ni ilm. Ta'aruf ilm. I tahu apa you dapat, apa I dapat. Kita kongsi ilmu. Bangsa tertentu suka bisnes, kita belajar ilmu bisnes daripada mereka. Bangsa tertentu suka sains, kita belajar daripada mereka. Bangsa tertentu suka falsafah, kita belajar daripada mereka.
Lepas tu kita judge all of that dengan apa? Kayu ukur agama kita. Wahyu. That is why Islam is a civilizational force. Dia adalah satu kuasa ketamadunan yang luar biasa. Dia bila sentuh jiwa seorang manusia atau sebuah bangsa, dia akan mentabandunkan. Dia akan jadi a global citizen. Dia bukan jadi katak buah tempurung tau. Dia akan jadi global citizen. Apa dia? Bangsa kita besar yang suka bisnes. You know who you are. So Alhamdulillah Allah jadikan adik-beradik ya. Bangsa-bangsa yang berbeza ni adik-beradik. Yang berbeza-beza keinginan, kesukaan dia. Dan semua ada kebaikan yang luar biasa. Yang patut berlaku ta'aruf. Li ta'arafu. Saya suka kalau ta'arafu tu jelaskan. Perincikan. Ta'aruf apa sebenarnya? Tu civilizational exchange. So bila kita dah ada satu khazanah ilmu daripada Greek. What should we do with this khazanah? So ulama kita fikir, what should we do with this? Diterjemahkan. Ada khalifah-khalifah kata suruh terjemahkan. Of course, bila terjemah, timbul masalah lain pula. Dia nonsense pun sebahagian sedut. Betul? Sebab tu timbul aliran moderate yang kata kita tolak kedua-dua ekstrim. Kita Muslim, kita judge all of this dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan apa saja yang baik datang daripada the Greek thinkers, pasti akan selari dengan Al-Quran dan sunnah. Yang baik yang salah kerana mereka manusia, mereka berijtihad, mereka salah. Ustaz, Aristotle boleh berijtihad ke? Memanglah boleh. Tu saintis kat lab tu tengah ijtihad lah tu. Einstein tu berijtihad lah tu. Ijtihad ni apa? Sungguh-sungguh mencari kebenaran. Itu maksud ijtihad. Berjihad, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dalam satu isu. Dia buat kajian, dia buat experimentation. Itu ijtihad dia. Salah-salah lah. Betul-betul. So ulama kita boleh datang benda ni, dia check. Apa dia cakap ni? Oh, dia cakap time and space berbeza. Imam Ghazali kata, no, it's one. And then, modern physics memberitahu kita bahawa Al-Ghazali benar. Al-Ghazali benar. Interesting kalau baca dalam Tahafutul Falasifah tu, Imam Ghazali jelaskan pasal time and space ni. Macam mana dia boleh terfikir macam tu? Apa yang prompt dia untuk fikir macam tu? At least Einstein, sebab ada experimentation yang goyahkan dia orang punya pegangan kepada Newtonian physics. Al-Ghazali yang buat dia break from the tradition ni apa sebenarnya? I believe nothing but his genius. Imagine how he thinks. Normal people will say time is something, space is something else. But he say no. Because time is about movement. And movement can only happen in space. And movement can only happen if there is an object. That means time, space, matter. Semua benda ni adalah time and space tu. Sebab tu sekarang ni dia nak buat perkataan Zamkan. Time and space tu dia letak dash kat tengah. Dan banyak lagi yang Asy'ariyah tolak dan tapis, perbetulkan dan penekanan juga kepada experimentation.